kita tak boleh gunakan BMA kakak. Tapi kita nak teruskan juga penjajahan kita ni. Kita nak dapatkan semula tanah Melayu selepas mereka merdeka, selepas mereka dilepaskan oleh Jepun. Dekat situlah British telah mewujudkan satu lagi bentuk pemerintahan baru yang kita kenali sebagai Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang keempat, tingkatan 4, era peralihan kuasa British di dalam negara kita. Alright, dan fokus untuk video kali ini, kita nak belajar tentang subtopik 4.1 iaitu British Military Administration ataupun BMA. Alright. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah orang kata overview kepada bab yang keempat. Jadi, apa saja yang kamu belajar dalam bab yang keempat? Kalau kamu tengok dekat sini, ada 3 benda saja yang kamu belajar dalam bab yang keempat. Okey, yang pertama adalah kita nak tengok peristiwa dalam bab yang keempat ini adalah peristiwa selepas Perang Dunia Kedua. Senang kata, selepas Jepun keluar daripada negara kita, selepas negara dia kena bomb, yang korang belajar masa bab yang ketiga. Jadi apa yang berlaku di dalam negara kita selepas itu? Itu yang kita nak tengok. Alright, ada 3 lokasi yang berbeza. Alright, kita tengok yang pertama adalah di Tanah Melayu. Apa yang berlaku di Tanah Melayu selepas Jepun keluar daripada negara kita? British masuk semula dan memperkenalkan BMA. Lepas itu bila BMA gagal, dia telah menukarkannya kepada Malayan Union pada tahun 1946. Itu benda yang pertama. Elemen yang kedua yang kamu kena tahu bila kamu belajar bab yang keempat adalah tentang apa pula yang terjadi di Sarawak. Di Sarawak kita ada satu peristiwa namanya adalah penyerahan Sarawak. Yang mana sebelum ini Sarawak adalah di bawah penjajahan Vainabrook. Korang dah pernah belajar kan semasa tingkatan 3 yang mana Sarawak dijajah oleh satu pengembara nama dia James Rock. Jadi James Rock inilah yang telah orang kata menurunkan tahta pemerintahan Sarawak tu kepada anak dan cucu beliau, dan Vainabrook ini adalah cucu beliau. Alright? Dan kita nak tengok selepas Perang Dunia Kedua, apa yang berlaku pada Sarawak? Sarawak ini telah diserahkan kepada British oleh Vainabrook. Kenapa Vainabrook serahkan kepada British? Itu yang kau belajar dalam bab yang keempat, tingkatan 4. Okay? Dan yang ketiga adalah kita tengok pula bagaimanakah peristiwa penyerahan Sabah. Lebih kurang sama macam Sarawak juga. Kenapa Sabah yang dahulunya di bawah penguasaan atau penjajahan sebuah syarikat yang bernama Syarikat Borneo Utara British tiba-tiba diserahkan kepada kerajaan British? Kenapa? Apa reason dia? Dan semua ini berlaku di dalam orang kata durasi masa yang sama, tempoh masa yang sama, iaitu dalam masa 1945 dan 46. Yang mana kesemuanya jatuh ke tangan British secara rasmi. Itu kita nak tengok. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak tengok tentang apa itu British Military Administration atau BMA. Okay? Jadi BMA ini adalah sebuah pentadbiran tentera yang mana bila Jepun keluar daripada negara kita, British telah memperkenalkan pentadbiran tentera. Alright, yang mana pada waktu itu Jepun tinggalkan negara kita dalam keadaan yang sangat huru-hara. Alright, jadi British datang balik ke dalam negara kita dengan memperkenalkan pentadbiran tentera, maksudnya pemimpin-pemimpin adalah dalam kalangan tentera. Faham kat situ? Alright, dan ianya diwujudkan selepas Jepun keluar daripada negara kita. Okay, dan ketua kepada British Military Administration atau kita selalu panggil BMA adalah Brigadier General H.C. William. Apa tujuan BMA? Ini adalah antara soalan yang kadang selalu masuk kertas 1. Dia akan tanya apa matlamat BMA? Apa tujuan BMA? Kenapa BMA ditubuhkan? Ada 2 sebab kenapa BMA ini ditubuhkan. Yang pertama adalah untuk mengembalikan kestabilan negara. Sebab apa nak mengembalikan kestabilan? Sebab Jepun ditinggalkan negara kita dalam keadaan yang sangat huru-hara, sangat mess up. Jadi dekat sini British dia cuba untuk kembalikan, kononnya nak mengembalikan balik kestabilan negara kita. Itu yang pertama, melalui BMA. Yang kedua adalah nak memulihkan kepercayaan rakyat. Sebab ini adalah
orang kata kemasukan British untuk kali yang kedua. Bila British menjajah negara kita, lepas tu kena halau dengan Jepun, dia orang nak masuk balik. Dan bila dia orang nak masuk balik, dia orang perlu mendapatkan kepercayaan daripada orang tanah Melayu. Dia untuk pastikan orang-orang tanah Melayu ni kembali menerima mereka sebagai penjajah di dalam negara kita. Jadi dia nak memulihkan kepercayaan rakyat. Ingat, ada dua reason dia kenapa kita buat ataupun kenapa BMA ditubuhkan adalah untuk kembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okey? Tetapi apa yang menyaring dekat sini kan, walaupun British telah memperkenalkan BMA di dalam negara kita, alright, BMA ni telah gagal untuk menjalankan fungsinya. Kenapa BMA ni gagal? Dan apa yang menyebabkan BMA ni gagal? Alright. Dan di situlah kita akan tengok kalau kamu di sini antara dua reason kenapa orang kata BMA ni gagal, kita tengok apakah kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh BMA. Yang pertama, mereka gagal untuk mengembalikan kestabilan negara kita. Sebab itu jangan tidur. Ingat, daripada tujuan negara dia kata nak kembalikan kestabilan, tapi mereka gagal. First kali, kalau kamu masih ingat, dalam bab yang ketiga kita belajar kan, selepas Jepun keluar, sebelum British masuk balik memperkenalkan BMA, ada satu pasukan ini yang telah menguasai negara kita selama 14 hari. Yang mana bila Jepun keluar, diorang ni masuk dan diorang lah yang menguasai negara kita atau pemerintahan negara kita selama 2 minggu, selama 14 hari. Dan banyak keadaan yang sangat huru-hara yang tidak dilakukan oleh pasukan ini. Dan pasukan yang saya masukkan ataupun orang kata pihak yang saya maksudkan dekat sini adalah MPAJA ataupun Bintang 3. Senang kata, Komunis, Malayan People's Anti-Japanese Army. Yang mana sebelum ini, tanggungjawab mereka adalah untuk menewaskan Jepun. Tapi bila Jepun dah keluar daripada negara kita, diorang pula nak ambil alih pentadbiran negara kita. Faham dekat situ? Jadi bila British masuk balik, British tengok MPAJA ni sedang berleluasa, sedang orang kata menjalankan orang kata pemerintahan ikut kehendak mereka masing-masing. Akhirnya British cuba untuk membubarkan MPAJA Bintang 3 ataupun PKM. Kita panggil Parti Komunis Malaya. Dan mereka berjaya. Tujuan mereka adalah untuk merampas kembali senjata-senjata yang ada dekat MPAJA. Yang mana kalau korang nak tahu sebenarnya, MPAJA ni, kalau korang masih ingat belajar pada bab yang ketiga, MPAJA ni mendapatkan senjata daripada British. British yang memberikan senjata ini kepada MPAJA untuk menentang Jepun. Tetapi MPAJA telah menyalahgunakan senjata ini untuk menguasai negara kita. Jadi British datang, BMA dia datang, dia nak ambil balik orang kata senjata-senjata ini. Dia nak merampas kembali senjata yang telah diberikan. Tetapi mereka gagal. Sebab bila mereka nak menangkap dan merampas kembali senjata MPAJA ni, MPAJA ni telah lari masuk ke dalam hutan. Telah berterpeliharaan lari ke sini ke sana. Dan MPAJA tidak dapat, pemimpin-pemimpin MPAJA ini tidak dapat diberkas. Dari situlah bermulanya kegagalan BMA. Dia gagal untuk membantras jenayah, gagal untuk membantras keganasan, kongsi gelap berleluasa, berlaku ketegangan kaum dan sebagainya. Itu yang pertama. Kegagalan yang kedua, kita ingat tadi kita belajar tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Itu yang kedua. Ini pun diorang gagal juga untuk buat. Diorang gagal untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Kenapa? Sebabkan bila Jepun keluar dalam negara kita, ekonomi negara kita sangat jatuh. Bila jatuh dekat sini, dekat situ rakyat hidup sengsara. Dan kononnya BMA boleh kembali kan. Orang kata kehidupan masyarakat yang lebih bagus. Tetapi rupanya rakyat hidup sengsara selepas Jepun. Dan BMA ni pun tak boleh nak settlekan masalah tersebut. Masyarakat hidup dalam kebuluran, tak ada bekalan makanan, berlaku penyakit, ekonomi jatuh. Dari sinilah rakyat-rakyat tanah Melayu ni mula rasa hampa. Mula rasa kecewa. Orang rakyat tanah Melayu mengharapkan BMA ni untuk orang kata membantu mereka untuk menaikkan taraf hidup mereka semula. Tetapi BMA ni gagal. Dapat dekat situ. Jadi ini yang menyebabkan orang kata BMA ini gagal dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dan apa yang berlaku bila BMA ni gagal? Bila BMA ni gagal, dekat sinilah British mula rasa percaturannya salah. Bila mereka cuba memperkenalkan BMA, dari situlah mereka cuba ubah strategi.
Buah strategi kita tak boleh gunakan BMA kakak. Tapi kita nak teruskan juga penjajahan kita ni. Kita nak dapatkan semula tanah Melayu selepas mereka merdeka, selepas mereka dilepas oleh Jepun. Dekat situlah British telah mewujudkan satu lagi bentuk pemerintahan baru yang kita kenali sebagai Malayan Union, yang kamu akan belajar dalam video yang akan datang. Alright? So dalam video yang akan datang kita akan belajar apa itu Malayan Union dan bagaimana, apa yang membezakan antara Malayan Union dan juga British Military Administration. Kenapa BIS juga ada BMA yang gagal ni kepada Malayan Union? Apa reason dia? Itu dalam video bahagian yang seterusnya tentang gagasan Malayan Union. Alright? Jadi sampai di situ saja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kalau korang ingin bahagian yang seterusnya, korang boleh komen di ruangan komen. Ataupun kalau korang ada apa-apa topik yang korang nak belajar bersama dengan Sir Histrozi, korang boleh turunkan juga di ruangan komen. Beritahu saya, Sir, saya nak belajar topik ni. Sir, saya nak topik ni. Tolong komen, insyaAllah. Saya akan pastikan korang dapat video itu dalam masa yang akan datang. Alright, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti Instagram dan juga TikTok menggunakan orang kata username yang sama, iaitu Histrozi, Let Histrozi Teach You History. Okay?